Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita kembali bersiaran di dalam Borak Sekejap yang disiarkan secara langsung di Facebook Pahang Media. Dan seperti biasa pada setiap minggu, kami akan bawakan tetamu-tetamu jemputan istimewa untuk membincangkan topik-topik dan juga isu semasa. Dan baru-baru ini, Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia telah memberi amaran kepada beberapa negeri di pantai timur termasuklah negeri Pahang bahawa monsun timur laut yang akan melanda bermula November dan akan berakhir pada Mac tahun hadapan. Dan Pahang sudah pun bersiap sedia pastinya bagi menghadapi musim tengkujuh dan bagi mengurangkan risiko kerosakan harta benda dan kemalangan jiwa. Pelbagai perancangan telah pun diatur oleh Kerajaan Pahang. Dan bagi membincangkan persiapan menghadapi bencana alam terutama banjir di Pahang ini, kami bawakan Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Pahang, Puan Siti Nurhasmah Mat Isa. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sihat? Alhamdulillah sihat. Sihat, Alhamdulillah. Dan terima kasih Puan sebab sudi meluangkan masa bersama kami di Borak Sekejap pada hari ini. Baik. Sama-sama. Dan Puan, ini boleh dikatakan masih baru lagi menggalas jawatan sebagai pengarah JKMD Pahang ni. Macam mana Pahang, JKMD Pahang? Okey. Pertamanya saya ucapkan terima kasihlah kepada Pahang Media kerana sudi menjemput saya pada program Borak Sekejap. Jadi memang saya baru saja bertugas di Pahang dalam 1 bulan lebih lah. Dan situasinya sangat berbeza lah sebab sebelum ni saya ni hanyalah orang kata pegawai kanan saja, tetapi sekarang ni telah pun menggalas tugas sebagai ketua jabatan akan menerajui Pahang untuk JKM Negeri Pahang lah. Dan situasinya ialah Pahang ni sebuah negeri yang besar, ada 11 daerah dan di 11 daerah ni saya ada semua sekali pejabat kebajikan masyarakat daerah lah, dan saya juga ada 4 institusi kebajikan dan juga saya mempunyai 8 penasasa yang mana di Pahang ni banyaklah pihak-pihak yang terlibat dengan perkhidmatan di JKM lah. Dan orang kata menggalas jawatan pengarah JKM di Pahang ni terus masuk musim tengkujuh. Macam mana Puan menyesuaikan situasi itu dengan Betul Puan. Masa saya menerima tanggungjawab ni sebagai pengarah JKM Pahang ni, saya kata saya akan masuk monsun timur laut ni. Jadinya banyak persediaan-persediaan yang perlu saya tahulah, dan saya pun dah memang plan dalam fikiran saya bahawa salah satu keutamaan saya apabila masuk saja pada awal bulan 10 itu adalah untuk mendapatkan sebanyak mungkin maklumat daripada pegawai dan kaki tangan saya lah, bagaimana siap siaga jabatan saya sama ada sebelum, semasa dan selepas bencana lah. Dan ada beberapa perkara lah yang tindakan-tindakan yang telah pun saya buat Puan. Yang pertama tu, saya masuk saja tu semohon pegawai dan kaki tangan saya brief pada saya siap siaga sebelum lah, maksudnya dari segi peruntukan apa benda barang keperluan tu asas yang telah kita beli, makanan-makanan yang kita telah beli, apa lagi dari segi logistik, sumber manusia, berapa banyak sukarelawan, dan apa persediaan-persediaan di bilangan PPS dan pengkalan hadapan lah yang telah kita ready untuk sebelum bencana lah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selepas saya mendapat gambaran daripada dalam jabatan itu sendiri dan JKM itu sendiri, saya pergi pula di peringkat daerah lah, di peringkat Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah, yang mana saya berbincang dan mendapatkan isu-isu atau cabaran yang mereka hadapi lah di peringkat daerah di situ. Kemudian yang ketiganya, saya berpeluang untuk menghadiri mesyuarat jadualkuasa pengurusan bencana negeri Pahang bilangan 2 tak silap saya, yang telah dipengursikan oleh Timbalan Setiausaha Kerajaan Pahang bahagian pengurusan, yang mana dihadiri oleh semua agensi pengurusan bencana. Daripada situ saya dapat tahulah bagaimana Kerajaan Pahang mengkoordinasi pengurusan bencana di negeri Pahang lah. Dari situ. Next step tu saya buat pula mesyuarat interagensi dalaman saya sendiri yang dipengursikan oleh saya sendiri, dan saya jemput rakan-rakan pengurusan bencana di negeri Pahang untuk kami berinteraksi lah apa dia keperluan yang pihak JKM perlu fulfill kepada mereka, dan apa pihak-pihak agensi ini yang boleh bantu JKM. Dan last sekali
apa saja maklumat yang saya dapat daripada Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri ni, sama ada daripada segi ramalan cuaca, paras air ataupun arahan daripada masa ke semasa, saya akan sampaikan kepada pegawai dan tangan saya supaya kita penuhi apa dia kehendak kerajaan negeri lah, untuk memastikan pengurusan bencana ni berjalan dengan lancar. Jadi bila puan masuk tu terus cepat-cepat, memang zoom, kena cepat. memang saya speed. Betul-betul. Memang pertama tu ni bukan berlakon, memang betul. Memang saya buat memang first tu memang bencana. Memang saya fokus bencana sebab saya tahu perkhidmatan lain tu berjalan go with the flow, maksudnya berjalan dengan lancar, macam biasa. Tapi pengurusan bencana ni lain sebabnya memang dalam JKM ni untuk perkhidmatan bencana ni kita buat di seluruh Malaysia ni buat perkara yang sama, pengurusan bencana, tetapi di negeri dan daerah gerak kerja dia berbeza, isu dan cabaran berbeza, dan juga kompleksiti bencana tu berbeza di antara negeri dan daerah. Sebab tu bila sebut saja Pahang Pantai Timur ni, Pahang, Kelantan, Terengganu memang terkenal dengan bencana dah. Dan kita sekarang ni kita tak boleh expect dulu negeri daerah yang tidak pernah berlaku bencana tidak akan terdedah, tetapi sekarang ni semua orang akan terdedah kepada berisiko untuk dengan bencana lah, macam-macam bencana termasuk banjir. Tadi puan ada sebut tentang cabaran, boleh tak puan kongsikan apa cabaran-cabaran di setiap daerah menghadapi bencana? Biasanya kalau kita ni, kalau di pihak JKM, kami siap siaga tu ikut arahan MKN nombor 20 lah, penyediaan pusat pemindahan, pengkelah hadapan, kita hantar kita punya barang makanan kering ke pengkelah hadapan. Tetapi biasanya apabila berlaku bencana tu, kita tak tahu bencana tu berskala kecil ataupun berskala besar. Kalau berskala besar, maksudnya kalau dari segi penghantaran ataupun akses kepada pusat pemindahan tu mudah. Kita boleh masuk ke pusat pemindahan, kita boleh hantar bekalan dan kita boleh hantar bekalan makanan dan kita boleh order daripada caterer dan sebagainya lah. Tetapi kalau bencana tu berlaku dalam skala yang besar, akan berisiko terutama dari segi akses kepada pusat pemindahan, di situ kemungkinan akan berlaku kelewatan. Tetapi perkara tu kita telah ada atasi. Untuk kawasan-kawasan yang berisiko tinggi ni, kita telah wujudkan bekalan hadapan tadi tu. Kita telah hantar keperluan asas kita macam beras, minyak masak, sardin, gula, teh, kopi, biskut, semula terlebih dahulu. Sekarang ni kita memang dah selesai dapat hantaran bekalan hadapan. Maksudnya masa-masa yang tidak boleh kita akses tempat mereka tu, mereka boleh gunakan dulu barang-barang yang kita hantar ni. Itu adalah salah satu maksud isu akses kepada kawasan lah, tapi kita dah atasi lebih awal. Dan juga logistik pun tak ada masalah sebab koordinasi interagensi sangat baik. APM sebagai urustia bencana membantu kita, dan agensi yang macam JKR, PBT, majlis semua tu memang ada kenderaan-kenderaan yang boleh kita guna untuk akses masuk. Jadi kebanyakan isu-isu yang dah berlaku kita dah atasi lebih awal lah. Jadi macam pengkalan hadapan, orang kata biasanya pengkalan hadapan ni adalah tempat pertama sekali yang akan dirujuk bila berlaku bencana ni. Macam di Pahang sendiri ada berapa banyak pengkalan hadapan, PPS ataupun PPT yang saya pasti sekarang dah bersiap sedia sebenarnya, dah bersiap siaga. Baik. Okey, untuk makluman pendengar, sekarang ni kita pengkalan hadapan ni ada sebenarnya kita wujudkan untuk kawasan yang berisiko terputus hubungan dan sukar diakses. Jadi di Pahang ni kita ada 159 pengkalan hadapan yang mana kita letakkan pengkalan hadapan di dalam pengkalan hadapan ni, contoh di balai raya, di sekolah, di dewan, di pejabat penghulu dan sebagainya, tu adalah 9 keperluan yang saya sebut tadi tu. Keperluan asas tadi, beras dan sebagainya saya sebut tadi, kita letakkan di situ. So maksudnya nanti apabila berlaku saja bencana tu, mangsa tidak boleh keluar daripada kawasan tersebut, so mereka boleh ambil barang tersebut tapi melalui orang yang kita lantik lah. Maksudnya siapa yang dilantik menjaga stor dan bekalan tersebut, dia akan mengeluarkan barang-barang tersebut kepada mangsa-mangsa yang memerlukan lah. Macam tu. Kita ada 856 pusat pemindahan sementara. Yang kebanyakannya adalah lebih kurang 400 lebih itu adalah sekolah. Kemudian diikuti oleh Dewan Orang Ramai dan juga Balai Raya. Kemudian adalah bangunan kerajaan, IPTA, Pusat Latihan Kemahiran. Kita ada pusat aktiviti awam dan sebagainya lah dalam 856 ni lah. Dan salah satu yang ada di Pahang sekarang ni adalah pusat pemindahan tetap di kampung Sungai Luit. Maran yang telah dirasmikan oleh Yang Amat Menteri Besar. Itu adalah salah satu kata betul-betul bangunan yang dibina khas untuk
masa bencana. Mungkin sekarang banjir kita kata, mungkin selepas ni mungkin masa-masa bencana yang bukan pada itu boleh juga menggunakan tempat tersebut. Memang dibina khas untuk penempatan bencana. Orang kata tetap, maksudnya kemudahan-kemudahan semua memang lebih. Kemudahan-kemudahannya memang ada disediakan di situ. Ia merupakan sebuah bangunan kosong yang betul-betul dibina khas untuk menempatkan masa bencana. Yang mana ruang kosong tu boleh kita ada, bukan boleh lah, maksudnya ada ruang untuk letak kubikel, kemah untuk keluarga dan juga ahli keluarga yang lain. Kemudian ada ruang aktiviti, ada ruang makan, ada ruang memasak, ada tandas perempuan dan juga tandas lelaki, dan kawasan tersebut di Kampung Sungai Luit ni sangat luas sebab boleh parking kereta. Dia tetap atas bukit, memang sesuai lah. Dan memang dihaskan untuk penduduk yang memang setiap tahun terjejas banjir di Kampung Luit tu, berpindah ke situ. Macam tu. Puan, 7 keperluan asas yang Puan sebutkan tadi, beras, minyak, sardin, biskut semua tu dan sebagainya tu, boleh tak mungkin Puan boleh kongsi berapa sebenarnya kos yang telah pun dikeluarkan selain daripada keperluan asas tu, kos-kos lain tu berapa sebenarnya yang telah dikeluarkan oleh kerajaan? Okey. Actually bukan 7 tapi 9. Barang keperluan barang makanan kering yang kita hantar ke penghadapan ni ada 9 item lah, bukan 7. Okey, untuk semua perbelanjaan, sama ada untuk pembelian barang keperluan asas, barang makanan kering, kita buat pest control di penggalan hadapan. Kita adalah beberapa perkara simulasi bencana yang kita gunakan peruntukan-peruntukan, yang mana kerajaan negeri telah memperuntukkan kepada JKM adalah sebanyak 7.6 juta untuk perbelanjaan bagi pengurusan bencana, termasuk juga RM 1.25 juta daripada federal untuk semua perkara-perkara yang disebut tadi. Barangan keperluan asas, makanan, pest control, latihan dan sebagainya lah. Jadi satu angka yang tinggi sebenarnya setiap tahun. Jadi Pahang ni pun setiap tahun memang kita berhadapan dengan bencana banjir, tanah runtuh yang bersabit lah dengan monsun timur laut ni kan. Dan macam di PPS sendirilah, di surau, di masjid ataupun mungkin di sekolah, balai raya, apakah bentuk kemudahan yang ada di situ selain daripada tandas yang kita tahulah, sememangnya ada dewan terbuka. Apa lagi bentuk-bentuk kemudahan lain yang mungkin Puan boleh kongsikan situasi sebenar pada kejadian bencana tu? Okey. Untuk makluman pendengar, apabila kita membuat pemilihan sesuatu pusat pemindahan ni, kita akan pilih bangunan yang bersesuaian cukup dengan kemudahan lah. Maksudnya ada ruang macam saya sebut tadi lah, untuk family, ruang aktiviti, ruang solat, ruang memasak, dan sebagainya lah, tandas, surau kan. Jadi bangunan-bangunan yang kita pilih tu adalah bangunan yang bersesuaian untuk penempatan masa bencana. Sebab kita tahu kadang-kadang bencana ni kita tak boleh expect. Mungkin dalam jangka masa yang lama ataupun dalam jangka masa yang pendek ataupun sekejap kan. Jadi selain daripada itu adalah kemudahan fizikal, kita kata bangunan, tetapi dari segi kemudahan lain, kita ada kemudahan emergency sebagai support kepada masa-masa yang berpindah. Contoh JKM tadi memanglah kita fokus kepada pengurusan keseluruhan pusat pemindahan tersebut, termasuk juga makan minum dan barang keperluan asas, tetapi kita dapat sokongan daripada interagensi lain. Contoh macam kesihatan, mereka akan hadir untuk membuat pemeriksaan kesihatan kepada masa-masa yang berpindah tu. Kemudian kita ada APM sebagai agensi yang mengkoordinasi agensi-agensi lain dan menyediakan maklumat-maklumat mangsa lah. Dan kemudian kita ada rela untuk tunjang keselamatan, kita ada rakan-rakan agensi daripada Kemas, daripada pejabat agama, daripada sekolah, daripada JKM sendiri yang melaksanakan aktiviti-aktiviti sepanjang masa bangsa tu berada di pusat pemindahan. Dan juga kita sediakan kaunselor. JKM ada kaunselor di seluruh pejabat kita di daerah juga dan juga di negeri untuk mengadakan sesi-sesi kaunseling dan intervensi krisis kepada tu, dan dibantu oleh dalam kalangan psychological support team. Maksudnya kaunselor-kaunselor daripada agensi-agensi, contoh macam Polisas, Hoshas, daripada jabat kesihatan, daripada institut perguruan, daripada
sekolah-sekolah, mana semuanya kaunselor-kaunselor ni bersama-sama datang ke pusat pemindahan ni untuk mengadakan sesi-sesi yang berkaitan dengan kaunseling lah, supayanya orang kata dalam tempoh masa tersebut, masa-masa ni kita dapat sokong dan penuhi dengan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat. Sokongan, orang kata sokongan psikologi bila ditimpa bencana ni. Bukan tu saja, tadi saya ada beberapa lagi yang kita tu NGO pun ada masuk bawa sukarelawan dan juga sumbangan, dan juga sukarelawan yang mana-mana datanglah daripada mungkin jabatan agensi ataupun yang pertubuhan sukarela yang sedia ada lah, datang membantu. Dan kadang-kadang pun kita menerima kunjungan pembesar-pembesar lah ke pusat pemindahan. Dan juga dari segi kebersihan ni kita dapat kerjasama daripada PBT lah, daripada majlis daerah untuk memastikan kebersihan diutamakan di pusat pemindahan. Dan pada 21 November baru-baru ni Menteri Besar merasmikan PPT ataupun pusat pemindahan tetap. Dan di Kampung Luit Maran tu sebenarnya adalah yang pertama. Pertama di Pahang dan paling penting sekali pertama di Malaysia. Dan ada 4 lagi lokasi lain. Mungkin Puan boleh kongsikan PPT-PPT di daerah-daerah lain yang terpilih lah 5 daerah orang kata pemula di Pahang ni. Okey, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah lah kepada Yang Amat Menteri Besar Pahang dan juga Kerajaan Pahang lah di atas tertubuhnya dan terbinanya lah pusat pemindahan tetap yang pertama di Kampung Luit Maran, dan 4 yang lagi tu dalam tempoh pembinaan lah. So yang pusat pemindahan yang Kampung Sungai Luit yang saya maklukan tadi, kemudahannya sudah cukup lah, maksudnya dengan ruang aktiviti, ruang makan, ruang untuk masak, tandas, laki perempuan, maksudnya semua dah cukup lengkap. Dan maksudnya bila dah berlaku bencana tu, masa-masa di sekitar, penduduk sekitar tu dah boleh pun berpindah ke tempat tersebut. Dan fungsinya sama macam PPS yang sedia ada, pusat pemindahan sementara yang kita declare 856 tu, sama saja fungsinya. Ada jawatankuasa pusat pemindahan yang akan mengendalikan, dan JKM merupakan tekpat, dan semua agensi yang saya sebut tadi akan mengambil serta, menyertai apabila berlaku pusat tersebut dibuka lah. Dan katanya ada lagi 4 daerah lain termasuklah Lipis, Kuantan, Temelloh, Pekan. 4 lagi daerah dan juga Maran lah 5 daerah ni. Dan saya percaya pemilihan lokasi ni sebenarnya berdasarkan kepada sejarah sebelum ni, di mana kawasan tersebut kerap berlaku banjir. Risiko, kawasan-kawasan yang terdedah kepada risiko banjir. Dan baik Puan, yang terakhir sekali, apakah nasihat Puan kepada orang ramai yang tinggal di kawasan yang berisiko banjir, sama ada banjir ataupun bencana alam lain seperti tanah runtuh dan sebagainya? Mungkin Puan ada nasihat-nasihat kepada mereka ni. Baiklah, saya mewakililah rakan-rakan agensi yang lain-lain yang terlibat dalam pengurusan bencana ni. Kami memohonlah kepada semua penduduk negeri Pahang lah yang kata terdedah kepada risiko banjir ni. Yang pertama, kita hendaklah peka kepada amaran hujan berterusan lah, yang sama ada peringkat buruk ataupun waspada yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Sebabnya kami memang sentiasa menerima notis tersebut. So kita akan, kalau saya akan sekelik kepada pegawai saya lah di peringkat daerah dan juga negeri. So pada penduduk tu boleh tengok pada web lah ataupun portal Met Malaysia lah, atau mungkin ada di surat khabar dan di SOCMED dan sebagainya lah. Itu yang pertama. Yang keduanya, peka kepada amaran paras air sungai ataupun air pasang yang dikeluarkan oleh Jabatan Air dan Saliran lah. Yang ketiganya, ikut arahan pihak berkuasa lah. Kalau disuruh berpindah. Sebabnya kalau nak menyelamatkan orang tu bila dah berlaku memang susah. Tapi kalau dah ada amaran awal tu kata berpindah, elok kita berpindah lah ke pusat pemindahan yang terdekat. Yang seterusnya, bila nak berpindah tu, make sure lah kita bawa dokumen-dokumen pengenalan diri yang penting. Dan juga kalau ada yang sakit tu, jangan lupa bawa ubat-ubatan. Kita bekalkan lebih awal supaya ni bila buat di PS nanti keadaan akan lebih orang kata selesa lah. Sebabnya bila berlaku bencana ni susah kita nak akses kepada benda-benda tersebut lah. Dan akhir sekali, kepada keluarga lah, bila musim bencana banjir ni seronok anak-anak keluarga main air ni kan. Jadi saya mewakili agensi pengurusan bencana negeri lah, kita jaga sama-sama keluarga kita, diri kita agar selamat. Banjir juga, main air juga, tetapi keselamatan itu adalah keutamaan. Ya, betul. Dan terima kasih Puan sebab sama-sama sudi berkongsi maklumat-maklumat berkenaan dengan monsun timur laut
yang baru saja melanda negeri Pahang baru ini. Okey, sama-sama. Dan terima kasih juga kepada penonton di luar sana, dan jangan lupa kepada anda yang tinggal di kawasan berisiko banjir ataupun dilanda bencana tanah runtuh dan sebagainya, patuhi arahan daripada pihak berkuasa dan pastikan keselamatan adalah paling penting kepada anda dan juga keluarga. Dan terus bersama Borak Sekejap pada episod akan datang untuk membincangkan topik-topik berkaitan terkini di Pahang. Assalamualaikum.